hidup bercerminkan bangkai. Ketika menyeru pemuda UMNO agar mempersiapkan jentera dan memperkemaskan gerak kerja bagi memenangi pilihan raya umum ke-15, Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi berkata, dari hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati berkalangkan tanah. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Agung UMNO yang lalu setelah mengecam semua pihak kecuali Kerajaan UMNO Barisan Nasional terdahulu di atas musibah ekonomi yang menimpa Malaysia hari ini. Rakyat sudah mencuba Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan lantaran terkesima dengan janji bulan dan bintang, termakan dengan fitnah dan hasutan kebencian. Namun akhirnya rakyat yang menjadi mangsa, kerajaan yang naik mengganti Barisan Nasional rupanya indah kabar dari rupa dakwanya. Ashraf mengecam Kerajaan Perikatan Nasional yang dakwanya tidak stabil kerana polisi-polisi warisan Kerajaan Pakatan Harapan yang ditentang dahulu masih dikekalkan. Beliau juga menyindir Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin. Apa pelan strategik untuk memancing pelabur masuk selain kesibukan beliau memancing wakil rakyat keadilan masuk Perikatan Nasional? Beliau berkata kunci kepada keutuhan ekonomi terletak kepada kestabilan polisi dan dasar kerajaan. Inilah prasyarat asas membina keyakinan dan meneguh kepercayaan pelabur. Kestabilanlah yang merancakkan pertumbuhan ekonomi hingga mencipta pelbagai peluang pekerjaan, meningkatkan keberhasilan rakyat, membina kemakmuran sekaligus menatijahkan keharmonian. Tidak ada sepatah perkataan pun Ashraf merujuk kepada pakej negara berkebajikan yang ditawarkan kepada rakyat oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, rakan sekongkolnya dalam mencuri mandat rakyat tahun lepas. Sebaliknya, beliau menyindir PAS. UMNO adalah parti yang mendukung penyatuan demi ummah tetapi bukan dengan cara menghalalkan khianat dan merelakan parti terus-menerus dicurangi dan diperkotak-katikkan semahunya. Kelakar, sama-sama merampas mandat rakyat, kemudian meraung dicurangi dan dikhianati rakan sendiri. Ashraf tidak patut berang jika rakan berpaling muka. Itu adalah ciri-ciri pengkhianat yang partinya turut serta dengan meraihkan hasil pengkhianatan itu ketika bersama membentuk Kabinet XXXL. UMNO tidak layak bercakap soal bersih dan integriti kerana ia juga cakap tak serupa bikin. Seperti kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Perhimpunan Agung UMNO kali ini beliau hanya mendengar retorik Melayu kuno UMNO. Retorik perlu menang pilihan raya umum dan retorik mahu menjadi dominan. Retorik Melayu Islam UMNO masih dalam kepompong mentaliti terjerat menyalahkan semua orang kecuali dia. Saling tak tumpah retro fitnah Melayu terancam, institusi Raja Melayu terancam dan harta umat Islam dilelong dengan contoh klasik tabung haji. 22 bulan Pakatan Harapan katanya berlaku semua ini. Walaupun semua tahu ia adalah fitnah yang sudah pun dijawab beberapa kali, khususnya fitnah terhadap tabung haji yang kini kembali ke landasannya setelah dinodai oleh kepincangan pengurusan bawah kerajaan Melayu UMNO. Bagi Ashraf, tentu beliau tidak menyebut mengenai tabung haji kerana ketika institusi Islam itu diperkosa tanpa belas kasihan kepada lebih 9 juta umat Islam yang menabung di dalamnya, beliau adalah timbalan Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sebagai pembaca politik dan pengamal politik, saya rasa UMNO sudah hilang dayanya dengan nafas baharu yang lebih segar dan kompetitif, tegas Naib Presiden Amanah itu. Tepat sekali, tidak dinafikan UMNO masih hidup, namun ia hidup bercerminkan bangkai kerana sanggup mengorbankan integriti dengan menyokong kerajaan kudeta. Mari sama-sama kita memikirkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Jika UMNO tidak sanggup berlaku adil kepada Pakatan Harapan yang dianggapnya sebagai musuh, apa yang boleh kita harapkan kepada retorik penyatuan ummah selain terus-menerus menjalani kehidupan dengan bercerminkan bangkai?